Ya, Alif, selepas berdepan sedikit kekurangan stok berikutan permintaan tinggi pada musim perayaan Gawai Dayak lepas, bekalan telur dan ayam kini kembali stabil di Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Seri Alexander Nantalinggi berkata, bagaimanapun ketika ini masalah kekurangan stok di pasaran telah pulih. Sebelum ini Aidilfitri, jadi tak ada masalah. Telur ada masalah sedikit, tapi sekarang sudah baik pulih. Dia kerana mungkin Gawai ini orang Dayak, lebih-lebih lagi orang Iban, kaum Iban dah banyak menggunakan telur. Tapi kekurangan tu tidaklah jadi masalah besar. Dia dalam sehari je, 2 hari. Tapi sekarang telur dah ada. Jadi nampaknya semua dalam keadaan yang tidak ada masalah bekalan ataupun dari segi harga. Beliau berkata demikian semasa mengadakan pemantauan bekalan ayam, telur ayam serta beberapa barang keperluan harian lain bersama penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP di salah sebuah pasar mini Pusat Komersial Medan Jaya di Bintulu. Pemantauan itu bersempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Gawai 2022 yang berkuat kuasa 29 Mei hingga 4 Jun 2022. Budaya dan permainan tradisi masyarakat Iban seperti berpencak, kuntau, batak Lampung, berpantun, ngebau dan pelbagai lagi wajar dijadikan sebagai aktiviti semasa sambutan Gawai Dayak di rumah-rumah panjang. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi yang juga Adun Samalaju mencadangkan agar permainan dan budaya tradisi masyarakat Iban itu terus diamalkan agar tidak lenyap ditelan zaman. Nyak kena kita merangsang lebih agak ni biak dapat baru kita itu rindu ke main rasa rindu kepada kita rumah panjai. Awak ke utai berkenyak tadi nya semampai hidup main asal kita ini. Malah bukan itu sahaja, busana Iban seperti baju burung dan ngepan Iban perlu digunakan semasa sambutan Gawai Dayak. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Gawai Dayak 2022, Rumah Sebuang Gerugo, Sungai Tajan Suai baru-baru ini. Pada majlis sama turut diadakan majlis kesyukuran lantikan penghulu Iban kawasan Suai yang baru, iaitu Penghulu Sulang Anak Arah. Bercakap mengenai pelantikan penghulu yang baru bagi kawasan tersebut, Datuk Majang mengharapkan agar Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat di kawasan itu terus bekerjasama dan menjaga integriti semasa menjalankan tugas mentadbir penduduk. Ngau orang kedatua kita, ngau rumah sebuah-sebuah, ngau rakyat bukai. Dia kita mesti bisa integriti ketinggi. Lalu bisa ianya penaluk ngagai rakyat ke depan tua. Penghulu Sulang Arah telah berkhidmat sebagai tuai rumah selama 18 tahun di rumah panjang tersebut sebelum diambil alih tugasnya oleh tuai rumah Sebuang Gerago. Rumah panjang masyarakat Iban 31 pintu itu terletak di tebingan Sungai Suai yang turut mempunyai daya tarikan lokasi memancing udang galah. Menariknya semasa sambutan Gawai Dayak kali ini diadakan pertandingan mengayuh perahu melibatkan penduduk rumah panjang tersebut. Kerajaan telah merancang dan akan melaksanakan pelbagai pembangunan infrastruktur di Lawas. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata, tumpuan pembangunan adalah di kawasan-kawasan perkampungan Lun Bawang, antaranya melibatkan sekolah, jalan raya termasuklah gereja. Datuk Henry yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan berkata, komitmen pembangunan Lawas ini adalah selari dengan hasrat menjadikan Lawas setanding dengan daerah-daerah lain di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam majlis Pesta Malam Kebudayaan Irau Aco Lun Bawang di Terusan Lawas. Dalam pada itu, beliau menyeru agar masyarakat Lun Bawang terus berusaha mengekalkan adat resam suku kaum tersebut supaya kekal diwarisi oleh generasi baharu. Pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mendapat reaksi pelbagai pihak termasuk Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS. Presidennya Zulkifli Sebli yang dihubungi RTM berpendapat bahawa pelajar adalah lebih fokus terhadap peperiksaan berbanding pentaksiran kerana tumpuan ke arah peperiksaan lebih diutamakan oleh mereka.
Pada masa yang sama, Zulkifli yakin pentaksiran berasaskan sekolah akan menggandakan beban kerja sedia ada para guru. Guru akan terus terbeban dengan tugasan yang akan bertambah seperti mengisi data, statistik pencapaian murid selain tugas hakiki yang perlu dilaksanakan. Fokus PDPC, guru juga akan terganggu di mana guru terpaksa mengejar tarikh akhir penghantaran laporan PBD kepada pentadbir, di mana pentadbir juga terpaksa mengejar tarikh akhir yang dipinta oleh PPD dan JPN sebenarnya. Jadi tekanan daripada pentadbir ini pasti akan mengganggu emosi guru dan akan menambah stres mereka. Dengan tugas perkaranian yang guru buat setiap hari ini juga memberi tekanan di tempat kerja kepada mereka. Pada masa sama, beliau berpandangan kebanyakan guru terutamanya sekolah rendah lebih berharap agar UPSR diwujudkan semula agar murid-murid lebih fokus terhadap pembelajaran. Menurut beliau, dengan adanya UPSR, murid-murid mempunyai sasaran dalam sesi pembelajaran yang mana keputusan UPSR menjadi penentu untuk pilihan melanjutkan persekolahan ke peringkat seterusnya seperti sekolah berasrama dan sekolah khusus selain memudahkan penempatan murid-murid ke sekolah menengah. Semalam, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengumumkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan bermula tahun ini dan digantikan dengan pengukuhan pentaksiran berasaskan sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia merangkumi 3 komponen utama iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK dan pentaksiran psikometrik PPSI. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri JPBN Sarawak merekodkan 182 kes kematian di negeri ini membabitkan kejadian lemas dalam air atau sungai dalam operasi mencari dan menyelamat SAR dari tahun 2017 hingga tahun lepas. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak 43 kes direkodkan tertinggi berlaku pada tahun 2017 diikuti 39 kes pada tahun 2018. Manakala pada tahun 2019, kes terbabit menurun kepada 28 kes dan ia meningkat semula pada 2020 dan 2021 dengan masing-masing 36 kes kematian direkodkan. Beliau juga menambah, jabatan itu turut merekodkan 38 kes kematian yang melibatkan lain-lain kerja mencari dan menyelamat sepanjang tempoh 5 tahun tersebut dengan tahun 2018 mencatatkan kes tertinggi iaitu 12 kes. Bagi kejadian lemas di pantai, pasukan itu katanya mencatatkan 20 kes kematian dan 22 kes pula melibatkan SAR hilang dalam hutan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Khairuddin berkata demikian kepada RTM di Kuching. Baiklah, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif Dian Kasapuri. Silakan. Ya, terima